Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Al-Fadhil Tuan Imam, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dengan keizinan limpah kurnia kasih sayang dengan Allah, maka pada malam ini kita diizinkan untuk berjumpa untuk meneruskan perbincangan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Bulughul Maram ini, bab libas, bab berkaitan dengan hukum hakam pakaian. Kita sudah bincangkan dua hadis hari itu ni. Yang pertama hadis daripada Abi Amir Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khirra wal harir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yastahilluna al-hirra dengan ha, ya. Pasti akan ada di kalangan umatku puak-puak ataupun kaum yang menghalalkan hirra. Hirra ini ialah zina, kemaluan wanita. Wal harir, iaitu nama apa? Kain sutra. Hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, dan hadis ini terdapat dalam riwayat yang sama terdapat dalam riwayat Al-Bukhari. Hadis yang kedua yang kita baca adalah hadis daripada Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, seperti yang mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an nashraba, melarang daripada kami minum fi aniyatiz zahabi wal fiddah, daripada minum dalam bekas emas dan perak, wa an na'kula fihima, dan daripada kami makan pada bekas emas dan perak, wa an lubsil harir, dan daripada memakai sutra, wad dibaj, dan sutra tebal, wa an najlisa alaihi, dan daripada kami duduk di atasnya. Itu hadis yang kita bincangkan hari itu. Malam ni kita sambung dengan hadis yang berikutnya. Kalau ikut kitab ni, hadis yang ke-500. Qala al-musannif rahimahullah, wa an Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri illa mawdi'a usbu'aini aw thalathin aw arba', muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Dan daripada Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada lubsil harir, daripada memakai, maksudnya pakaian daripada kain sutra, illa mawdi'a, melainkan pada selebar isbi'aini. Isba' ni maksudnya, isbi' ni maknanya jari, satu jari. Isbi'aini maknanya dua jari, melainkan pada kadar dua jari ataupun tiga ataupun empat. Hadis muttafaqun alaih, dan lafaz hadis ini li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mula-mula kita baca dalam bab ni tadi ni menerangkan tentang suasana selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya zaman yang selepas daripada tu, termasuklah sampai zaman kita ni, dan membawa kepada akhir zaman nanti. Manusia menghalalkan yang haram, menghalalkan zina dan sutra. Jadi daripada hadis yang tu mensabitkan pengharaman zina. Itu dah jelas dalam Quran, tapi disebut lagi dalam hadis tu, dan disertakan dengan zina tu satu lagi yang sama tara dirangkaikan dengan hadis tu, dalam hadis tu ialah sutra. Kalau zina tu haram dengan nas Quran,
dan disebut dalam hadis itu dihalalkan, ada yang menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Quran, dirangkaikan dengan yang selepasnya, maknanya hak selepas itu pun haram juga, kan? Itu cara nak baca. Jadi hirra itu tadi, zina tu haram, harir itu sutra pun haram. Jadi hukum asal memakai sutra ini haram. Maka sebarang bentuk pengecualian dia kena datang dengan nas dan dalil. Dan hadis yang Hudzaifah yang kita baca tadi ini menegaskan bukan sekadar pada pakai sutra. Minum dalam bekas mah, bekas perak. Bila pakai ni sutra, ada sutra yang halus, yang nipis, ada sutra jenis tebal. Bukan takat pakai, duduk atas kain sutra sebagai hamparan pun tak boleh. Itu hukum, maknanya hak tadi hukum asal. Yang hadis berikutnya ialah hukum pendetilan, bagaimana situasi pengharaman itu, dalam keadaan mana yang haram, jadi pakaian ataupun jadi sebagai tempat duduk. Tu. Baik, datang hadis yang ketiga ini menerangkan kepada kita adanya pengecualian pada pemakaian sutra ni. Ini disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi larang. Mana kembali balik kepada hukum asal tadi, Nabi larang daripada memakai sutra. Fine, itu hukum asal. Datang perkataan illa tu dipanggil lil istisna, untuk pengecualian. Maknanya asalnya haram, pakai baju sutra haram, seluar haram, kain haram, jubah sutra haram. Nabi letakkan pengecualian, illa mawdi'a, melainkan saiz dia isbi'aini au thalathin au arba'. Maknanya kalau pakaian kita tu bercampur dengan kain sutra, orang kata sutra campuran, sutra campur dengan kain lain, mungkin jadi lining ke, mungkin sebagian satu dua, ataupun kita katakan pakai mungkin kat tengkuk ke, kat mana ke, ada sutra di situ. Maka kadar yang dibenarkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ini ialah kadar saiz dia 2 jari ataupun 3 ataupun 4. Jadi tuan-tuan anggaplah 4 jari ini banyak tu yang diizinkan. Kalau kata cabut, ambil selai pun merata jadi lining, wallahu ta'ala a'lam, itu termasuk dalam hadis pengecualian tu. Kalau himpun gabungkan benda tu, dia jadi 4 jari paling banyak. Kalau tengkuk ni berapa jari kan? 1 jari, 2 jari, boleh, takat tu je. Jadi hadis yang kita baca malam ini ialah hadis yang mengkhususkan pengecualian. Nampak tak? Baik. Satu. Tengok hadis yang berikutnya. Qala al-musannif wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibn Auf wa Zubair fi qamis al-hariri fi safar min hikkatin kanat bihima, muttafaqun alaih. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa, maknanya meringankan, memperbolehkan kepada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair. Az-Zubair di sini maksudnya Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, untuk memakai pakaian sutra dalam satu perjalanan. Mana dalam salah satu perjalanan mereka ni Nabi izinkan pakai sutra disebabkan penyakit gatal yang mengenai mereka berdua. Nampak? Baik. Jadi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini menceritakan suatu keadaan. Maknanya satu hari mereka pergi musafir, pergi perjalanan. Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair ni terkena penyakit gatai. Hikkah ni maknanya gatai. Lebih kurang nak kata mungkin jenis-jenis, apa bahasa kita penyakit gatai, macam-macam ada kan. Dia ada kuris, dia ada korap, apa lagi, kurap ni dia macam-macam jenis pula tu. Orang panggil apa, eczema kan, eczema kan. Kalau pergi kat klinik tu dia akan tampal gambar tu, macam-macam jenis tu ada.
Yang ni jenis mana tak sebut, wallahu a'lam. Mungkin juga bukanlah sampai seteruk itu, tapi hak jenis orang alergik tu, orang kita panggil apa, kelopak garam kan, naik besar-besar tu kan, tu pun gatai juga. Jadi perkataan yang digunakan sini, mereka ni kena penyakit gatai. Ni bukan gatai merelah hak jantan nak pergi cari perempuan, dah. Ni mana gatai pada kulit. Jenis yang macam mana tak dinyatakan, tetapi kesan daripada penyakit itu, dia jadi gatai dan menyebabkan nak kena garu, dan dia akan merosakkan kulit dan memudaratkan kalau dia berpakai pakaian biasa, memudaratkan. Jadi pada ketika itu Anas kata Nabi izinkan mereka dua orang ni pakai pakaian sutera. Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan orang kaya, Az-Zubair bin Al-Awwam pun orang kaya. Mereka dua ni adalah di antara rangkaian yang Islam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila Nabi dapat wahyu, Nabi Islamkan isi rumahnya, Nabi Islamkan Abu Bakar, Abu Bakar mengislamkan kawan-kawan rangkaian perniagaan dia, termasuk di kalangannya Abdul Rahman bin Auf dan juga Az-Zubair bin Al-Awwam, juga ada Uthman bin Affan. Ada beberapa orang yang awal itu ialah kawan-kawan Abu Bakar belakang. Jadi termasuk dua orang ni. Dan dua orang ni adalah manusia yang kaya. Bayang Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan, kalau dibaca riwayat dalam Al-Isabah dan sebagainya, datang ke Madinah tu memang selai sepinggang, tak ada apa. Dipersaudarakan dengan siapa? Sa'ad bin Mu'adh. Kawan tu bagi pinjam, kawan tu nak tawarkan dia apa? Bagi reta separuh, nak bagi aku ada isteri, habak yang mana nak aku cerai, bagi kat hang. Punyalah Ansar ni jiwa yang sangat bermurah. Pilih hak mana yang mau, bukan kata aku nak pilih yang tak berkenan, bagi tak. Pilih mana yang mau, nanti aku ceraikan, kau bagi hang. Lebih kurang macam itulah. Tapi Abdul Rahman bin Auf ni dia manusia yang kita katakan sangat genius, pandai dalam perniagaan. Dia tak ambil tawaran daripada Sa'ad bin Mu'adh, tapi dia kata buat pinjam lah. Pinjam buat modal. Pinjam buat modal, dia ambil dia tu, dia hilang. Dia pergi berniaga. Tak berapa lama lepas tu dia balik dengan siap, dengan dia ada sedikit kata. Dalam satu riwayat tu cerita Nabi tanya hilang pergi mana, Nabi nampak ada bekas, ada tangan dia ada macam diinai. Nikah apa? Kan lama ruyuk tu, lama tak nampak, nikah dua pula. Ni bukan nikah dua, ni menikah. Nikah lah, dia kata dia menikah. Satu Nabi kata kat dia, aulim walau bisyah, pergi buat menuri walaupun dengan sekok kambing. Tu saya tahu, tu saya tahu Abdul Rahman bin Auf lah tu. Dan Abdul Rahman bin Auf selepas itu dia makin berkembang dan makin berkembang maju. Ada di kalangan ahli sejarah yang cerita Abdul Rahman bin Auf ni antara benda yang dia meniaga. Kita kan kalau orang meniaga kereta kan, meniaga kereta, ambil kereta, dia make up elok apa semua, dia makan harga, dia jual, orang beli. Dia jenis tu. Bukan kereta, zaman tu mana ada kereta. Kan unta, ada tempat rumah atas unta tu. Dalam bahasa Melayu panggil apa tak tahu lah. Dia punya caravan tu kan, yang duduk atas unta terletak tu kan, datang tu. Benda tu yang dia hias bagi elok, bagi cantik. Unta tu benda bagi hias. Dia beli model tu, beli raw material, dia bagi perelok, dia jual. Dan dia untung dan dia untung dan dia untung dan akhirnya jadi sangat kaya. Bila dia kaya, ada setengah waktu dia akan selepas kewafatan Nabi SAW, dia akan keluarkan harta dia, yang ni dia bagi kepada semua ahli keluarga Nabi SAW. Hak ni berapa ribu dinar ni dia bagi kepada keluarga ahli Badar, bagi. Dan ketika dia meninggal dunia, dia mewariskan kepada 4 orang isterinya, setiap seorang dalam 100,000 dinar. Bayang kalau dinar tu berapa? Dinar tu ada dalam, kalau rate lah ni rate emas tinggi sikit lah, pasal ringgit jatuh kan, dekat-dekat pi 500, tak lebih 600, dekat 700. Bayang kalau kali 1,000 seorang. Hari dia meninggal tu, ada masa-masa tu pernah kalkulit, kalau nilai kata kita lah duduk dekat bilion tu. Dia kata siapa yang kata jadi orang Islam kena miskin papa ke dana? Tak. Abdul Rahman bin Auf Nabi bagi yang tu. Uthman bin Affan kaya.
Kita dia boleh bagi berapa 100 ekor unta. 100 ekor unta ingat murah. Seekor unta berapa? Buat korban 2,000 lebih kan? 27. 7,000. Kalau 100 ekor unta Nabi berjihad, nah habis. Berapa ekor kuda, berapa ekor unta dia bagi itu ya. Tu Uthman, tu Abdurrahman bin Auf lagi kaya daripada dia. Az-Zubair bin Al-Awwam juga termasuk di kalangan peniaga-peniaga yang hebat di kalangan orang Islam. Jadi kerana itu tuan-tuan jangan anggap bila jadi orang Islam, bila kita makin multazim dengan agama, kita kena jadi makin laih, makin lekeh, makin tak memayah. Tak apa, kena more steady. Dia kena kuat. Cuma dunia tu bukan duduk dalam hati dia. Dunia tu duduk kat tangan. Bila-bila masa dia boleh lepas untuk dapatkan akhirat. Itu yang ada pada manusia-manusia hebat seperti Abdul Rahman, seperti Az-Zubair, Uthman, bahkan Abu Bakar sendiri. Ini golongan-golongan yang sangat hebat dan sangat berharta. Baik. Jadi cerita dia, mereka dua ni kena penyakit tadi ni, penyakit gatal. Bila kena penyakit gatal, Nabi izinkan mereka untuk pakai baju sutra. Kalau kata mana mereka dapat tu, kata mereka orang kaya. Niaga ni termasuk dalam niaga kain dengan niaga apa semua. Pasal di antara industri perdagangan di zaman itu termasuk fabrik. Termasuk fabrik. Bahkan rangkaian perniagaan tu dia membawa sampai barang daripada China, bawa sampai ke Eropah. Kan kalau siapa baca sejarah apa semua, antaranya lah sutra kan, sutra China. China tu pula dia menguasai sampai ke Korea, ada sutra Korea pula. Bukan baru sehari dua ni, lepas daripada dulu ni. Orang carikan Vietnam pun kan. Zaman dulu benda tu dah lalu. Daripada India apa semua masuk mai. Jadi itulah benda-bendanya. Dan mereka ni ada sutra. Baik, kembali kepada isu kita ni. Nabi izinkan mereka ni pakai kain sutra. Para ulama hadis menyatakan, dalam juga para ulama fiqh menyatakan, satunya ialah penyakit kulit itu dia tak boleh kena dengan sebarang jenis kain. Bukan semua jenis kain kena. Kalau kain cotton barangkali menyebabkan dia lebih merebak. Kalaupun tidak lebih merebak, dia akan menyebabkan kegatalan dan bersangatan. Tuan-tuan bayang kalau gatal, apa kau nak buat? Tentu menggaru kan. Larat nak garu tengah-tengah khalayak ramai yang macam tu. Garu sampai nak berayak apa semua kan. Kadang lepas berayak selesai, dia elok rasa garu sedap. Tak ada benda lain yang paling sedap daripada garu ni. Habis-habis menggaru, pedih. Nak bergerak pun tak boleh, lampau pedih. Umpamanya macam tu. Gatai lah sana, gatai sini, gatai daripada tempat paling terbuka sampai tetap tempat paling tertutup. Kalau gatai Allah Ta'ala saja tahu. Jadi dengan pemakaian yang tak sesuai menyebabkan lebih banyak penderitaan, lebih mudarat. Maka Islam adalah satu agama yang memberikan rahmat dan keringanan. Nabi bagikan keringanan. Boleh pakai sutra kalau itulah penyelesaiannya untuk masa tu. Dan ternyata dalam cerita ni tadi, bila dipakai dia tidaklah sampai terpaksa nak bergaru dan sebagainya. Jadi daripada keizinan yang Nabi bagi kepada Abdul Rahman bin Auf dan Az-Zubair bin Al-Awwam ini, para ulama fiqh menyatakan penyakit kulit yang boleh dibendung, nak kata baik tak kan, takkan pakai baju sutra terus jadi baik, tentu nak kena sapu ubat apa semua. Tapi yang meredakan ataupun yang mengelakkan dan mengurangkan penderitaan sakit ni, kalaulah dengan kain sutra tu boleh, maka sutra ketika penyakit itu menjadi salah satu rukhsah bagi orang lelaki memakai pakaian daripada sutra. Yang tu. Jadi apa jenis penyakit yang boleh ni? Semua jenis penyakit kulit yang akan bertambah mudarat, yang akan bertambah teruk kalau kita memakai pakaian yang biasa. Dan kalau ia boleh terbendung, terkawal dengan memakai sutra, maka sutra jadi harus dipakai kerana darurat. Berapa lama nak pakai? Berapa banyak nak pakai? Di situ persoalan yang berlaku, yang timbul pula. Macam, okey, sebelum kita cerita yang tu nak sebut apa jenis penyakit kulit tadi ni. Semua jenis penyakit kulit yang condition dia sama, yang kesan dia sama. Mungkin dia bukan kena penyakit kurap, dia bukan kena penyakit kudih buta, dia bukan kena eczema apa, tapi mungkin demam cacat, demam campak umpamanya kan.
Demam campak jenis berayak apa semua tu kan. Ada orang dia kena, bila kena tang baju tang apa semua tu, mungkin dia ada kaki, dia punya kadang-kadang dia punya pilihan ialah pakai seluar pendek. Pasal belah pohon belah lutut semua banyak kan kena. Kalau dia pakai seluar macam tu, dia akan timbulkan satu lagi perbahasan tentang paha itu aurat ataupun bukan, boleh ataupun tidak untuk didedahkan. Jadi pilihan yang itu tu nampak dia ada masalah yang lain pula, pasal pendedahan aurat dan seumpamanya. Jadi kerana itu para fuqaha, terutama yang menghadkan aurat lelaki itu sampai ke lutut dan ke bawah semua tu, menyatakan pakailah sutra. Pakai sutra kerana dia tidak mencederakan kulit dan sebagainya. Itu. Baik, berikutnya, kadar mana nak pakai. Keharusan itu diletakkan di dalam item apa dia? Darurat. Duduk dalam tajuk darurat. Bila darurat, kaedah yang dikeluarkan oleh para ulama berdasarkan kepada himpunan hadis dan ayat Quran, ad-darurat tubihul mahzurat. Kaedah dia yang tu. Benda-benda yang darurat ini, keadaan-keadaan yang terpaksa. Darurat di situ maksudnya yang terpaksa. Tak boleh tidak, tak ada jalan keluar. Mereka benda itu memang kesukaran yang berlaku, yang menyebabkan kita nak kena tempuh juga benda tu. Maka kaedah menyatakan tubihu, membolehkan. Dia bukan kata bertukar jadi halal, tetapi dia membolehkan pada ketika itu al-mahzurat, benda-benda yang dilarang oleh syarak. Benda-benda yang dilarang oleh syarak ni dia ada kategori. Pertama yang makruh, kedua yang haram. Kalau makruh tak apa timbul isu, pasal walaupun tak disukai, para fuqaha menyatakan tak jatuh berdosa. Walaupun kalau terlampau kerap, akhirnya akan jatuh kepada yang haram. Tapi bila kata mahzurat itu, dia lebih merujuk kepada sesuatu yang dilarang yang membawa kepada dosa. Jadi keadaan darurat menyebabkan ia terpaksa dilalui dan ia dibolehkan. Dia menyebabkan membolehkan benda-benda yang asalnya dilarang. Yang selalu kita contohkan ialah orang yang kebuluran, orang yang hampir mati, tiba-tiba dapat dekat dia makanan yang haram, asal hukumnya haram. Jadi makan benda yang haram tu dilarang, itu mahzur, benda yang dilarang. Tetapi dia darurat, iaitu dalam keadaan tersepit, kalau dia tak makan dia kebuluran, mungkin dia mati. Maka dibolehkan benda yang diharamkan tadi ni untuk mengelakkan daripada memudaratkan diri. Jadi dia makan pada kadarnya. Sama ada yang orang selalu cerita makan daging babi ke, makan benda bewak apa ke, bahkan kalau paksa makan daging orang pun, hak jenis jatuh langgong, tinggal bertiga, tinggal berdua je kan, dengan mayat dia tak ada apa nak makan. Na'udzubillah, orang cerita ayat kencing sendiri pun orang minum kan. Dan ada cerita-cerita yang macam itu. Makanya darurat itu membolehkan keadaan itu. Bukan dia kata jatuh hukum halal makan babi, dah. Babi tetap juga haram, tetapi bagi orang itu pada ketika itu, dalam keterpaksaan yang itu, dia dibolehkan. Itu maksud kaedah tu. Maka kembali balik kepada isu sutra ni tadi, dia dah darurat. Kalau dia tak pakai pakaian sutra tu tadi, akan menyebabkan mudarat pada diri dia, akan menambahkan kesakitan, akan menyebabkan terganggu kehidupan seharian yang mendesak, kemudian tak boleh nak ibadat, bergaru sana garu sini, luka, mudarat, mungkin nak penyakit, takut menjangkit ke orang lain pula dan sebagainya. Maka itu darurat. Keadaan itu membolehkan sesuatu yang dilarang, iaitu memakai sutra bagi lelaki. Pakai. Ini bukan cerita bab perempuan. Perempuan tak ada masalah, memang sihat ke, sakit ke, sutra boleh pakai. Ini untuk lelaki. Jadi itu kadarnya. Tapi bila itu kaedahnya, bermaksud kalau penyakit kulit yang kena itu tidak memerlukan kepada pakai sutra, pakai pakaian biasa pun tak jadi apa, bermaknanya boleh terkawal dan maksudnya tidak memudaratkan, maka tak perlulah nak pergi pakai sutra tu. Tak perlu. Pasal illah memakai sutra tadi ni ialah kerana kesakitan, kerana kegangguan yang ada. Kalau dia tak pakai sutra tu, dia tubuh krim apa semua, benda tu dah reda, dah elok. Tak payah nak pakai sutra lah. Tidaklah termasuk dalam kaedah tu tadi. Nampak? Ataupun mungkin ada penyakit lain satu masa nanti, dengan memakai sutra akan menyebabkan lebih sakit pula, lebih merebak, lebih bahaya. Tentu benda tu bukan dimaksudkan oleh hadis ni. Jadi kaedah itu menetapkan, memberikan guideline yang dibenarkan, yang diizinkan ialah yang meringankan, menghilangkan kemudaratan kepada si pemakai tadi. Betul.
Yang berikutnya pula ialah kalau penyakit kulit itu kena tangan. Kau tekak kena tangan ni kan, ada perlu pakai sutra? Tak perlu, tangan pendek je. Kalau kata sampai berayak apa sebab tu, bungkus dengan bandage, lepas tu tak jadi tidak memudaratkan, cukup dah dengan tu kan. Dan kalaulah kata yang kena penyakit kulit tu belah atas saja, badan saja, bawah semua tak ada, maka pakaian sutra yang diizinkan tu takat pakai jenis baju sudahlah. Jangan pakai jubah sutra pula sampai ke bawah kan. Ataupun kalaulah kata badan tak kenapa, sihat walafiat, tak ada sakit tu kena belah pinggang ke bawah umpamanya, yang terpaksa melakukan sama ada pakai kain daripada sutra, kain sarung daripada sutra ke, seluar daripada sutra, kut-kut ada macam tu, maka tak perlulah pakai satu the whole body tu, seluruh badan. Pakai takat yang ada perlu saja. Itu yang dipanggil kaedahnya, kaedah untuk yang tu dipanggil ad-darurat tuqaddar biqadariha. Darurat itu dinilai pada kadarnya. Takat mana patut je pakai, jangan lebih-lebih. Pasal dia adalah rukhsah, dia adalah kelonggaran, tapi jangan buka pintu kerosakan. Jangan buka pintu yang melanggar hukum asal. Ini sekadar satu laluan pelepas sahaja. Nah, baik, yang tu. Yang berikutnya daripada hadis ini, walaupun kelonggaran itu diberikan kepada secara khususnya kepada Abdul Rahman dan Az-Zubair, tetapi seluruh fuqaha memahaminya bahawa itu sampel kehidupan yang ada, contoh yang ada. Tetapi apabila semua elemen yang sama, ada illah, ada sebab yang sama dengan tu berlaku kepada orang lain, maka benda yang sama juga diberikan, keizinan yang sama, rukhsah yang sama diberikan. Tak nanti kepada Abdul Rahman ataupun Az-Zubair saja yang boleh hidup zaman Nabi, bahkan untuk zaman-zaman yang seterusnya sampailah ke akhir zaman nanti, siapa-siapa pun kena penyakit yang sama, sebab yang sama, kesan dan akibat yang sama, pak boleh berlaku dengan hukum yang sama. Itu dikira sebagai persamaan pada illah. Jelas tak? Baik, itu. Tengok hadis yang seterusnya. Qala al-musannif, wa an Ali radhiyallahu anhu qala kasani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hullata siyara fa kharajtu fiha fara'aitu al-ghadaba fi wajhihi fashaqaqtuha baina nisa'i. Muttafaqun alaih wa hadha lafdhu Muslim. Dan daripada Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengenakan pakaian yang bercorak lurik kepadaku, lalu aku keluar dengan memakai pakaian itu, maka aku melihat tanda marah pada wajahnya, maka pakaian itu aku bahagikan di antara isteri-isteriku. Hadis muttafaqun alaih. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sebutkan hadis ini ialah daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali kata, Nabi pakaikan kepada aku pakaian yang berlurik, hullatan siyara. Hullah ni jenis kain yang berwarna-warni, bercorak-corakan, dan aku keluar dengan memakai pakaian itu. Baik, dalam bab ini tuan-tuan, yang dimaksudkan dengan memakaikan kepadaku ini maksudnya Nabi bagi, Nabi memberikan kepadaku pakaian ini. Nabi bagi, bukan Nabi bersarung kat dia pakai, tak. Maksudnya Nabi bagi, a'tani. Bila Nabi bagi kepada Ali, tak apa, Ali dapat hadiah daripada Nabi, dia ambil, dia pergi pakai. Bila dia pakai,
Dia pakai dan dia keluar daripada rumah dia dengan pakaian itu. Nah, maka ketika tu dia nampak wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Maka di sini timbul Nabi bagi tu pakai ke apa? Maka di sini boleh difahami ialah Nabi bukan pakaikan, Nabi berikan kepada Ali. Dan kemarahan Nabi itu bukan kerana Ali keluar dengan pakaian tu, tetapi kerana Ali memakai pakaian tu. Pasal keadaan dia ialah Nabi bagi kepada Ali satu cerita. Lepas tu Nabi duduk tempat Nabi, Ali duduk tempat Ali. Ini Ali dah dewasa ni. Ali duduk di duduk di rumah lain. Bila Ali keluar dengan pakaian yang Nabi hadiahkan kepada dia, dan pakaian tu sebenarnya ialah pakaian sutra, Nabi nampak dan Nabi marah. Nampak muka Nabi tu marah. Pasal apa tuan-tuan? Nabi ni wajahnya cerah, wajahnya putih. Bila Nabi marah, nampak merah pada pipi Nabi SAW. Termasuk dalam hadisnya ialah bagaimana Nabi bila berkhutbah akan istadda ghadabuhu, bertambah kemarahannya, wahmarrat khaddahu, jadi merah pipinya, kedua pipinya. Jadi Ali boleh nampak kesan marah pada muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Ali kesan yang tu, segera Ali balik semula ke rumah, dan kemudiannya Ali telah pun membahagi-bahagikan. Syaqaq tu, perkataan syaqqa ni maksudnya macam koyak tau. Syaqqa ni maknanya kalau satu bahagian kita buka syaqqa-syaqqain, maknanya kita bahagi dua. Tapi daripada perkataan ni, bila kita fasyaqaqtuha, Nabi Ali koyakkan berapa bahagian tak dinyatakan, tapi bila dia kata Ali koyak dan bahagi kepada perempuan-perempuannya, dalam terjemahan ni kata isteri-isterinya ni tak tepat sebenarnya, bukan isteri-isteri. Pasal apa bukan? Pasal apa? Isteri Ali masa Nabi masih hidup hanya seorang lah, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjemahan ni bahaya. Dan di sini sebenarnya tuan, bahayanya kalau kita bergantung kepada terjemahan. Isi dalam tu kita tak tahu. Arab ni dia menggunakan perkataan ba'du nisa'ihi, perkataan nisa'i, perempuan-perempuanku. Dia boleh membawa maksud isteri-isteriku. Memang boleh bawa maksud yang tu. Tetapi realiti kisah tu, Ali tak ada isteri melainkan Fatimah seorang semasa hayat Nabi SAW. Bila Nabi wafat, tak berapa lama lepas tu, dalam 19 hari kan, Fatimah pula meninggal dunia, barulah Ali kahwin dengan beberapa orang perempuan yang lain. Tu cerita dia. Jadi maka dengan tu, kalau tuan-tuan nak baca ikut terjemahan kitab yang kita punya yang ni, tuan-tuan pening lah macam mana ni. Melainkan kalau tuan-tuan tak perasan, Ali dah berapa isteri? Seorang lah. Pasal Nabi biasa pesan pada Ali kan, masa lagi Fatimah masih ada, terus duk tambah lagi lah. Menunjukkan apa? Kalau tambah tu dia macam kok mana pun dia memberi kesan kepada jiwa kan. Dia masalah perasaan, sesuatu yang sukar digambarkan, melainkan orang yang merasai dan mengalaminya saja. Bahaya. Tambah kalau dia tak tahu, selama hidup dia tak tahu, rupanya dia ada geng, ada partner lain. Dah lepas 5-6 tahun, 7-8 tahun, kadang dah panak pinak. Macam kes, banyak kes lah berlaku dalam rata tempat. Hari dah habis lah kawan tu pun, malah ramai bagusnya lah, siapa dia lah perempuan itu tengok suami, rupanya madu dia. Banyak kes tu. Jadi membabitkan perasaan. Nabi sayangkan anaknya Fatimah. Nabi tak melarang poligami, tapi Nabi pesan ke Ali, tengok Fatimah masih ada, tak usah buat lah. Dan Ali akur untuk yang tu. Bukan maknanya Nabi tak galakkan, tak ada. Nabi sendiri pun nikah ramai, orang lain nikah pun Nabi suruh kahwin banyak benda tu. Itu tak jadi alasan. Cuma nak abang kata benda tu memang kok mana pun ada kesan pada jiwa, ada perasaan. Sama ada nak telan, yang mengkelan dan lalu, ataupun elakkan terus. Jangan cuba-cuba. Kalau siapa-siapa yang agak-agak tak mampu, jangan menyamar jadi Abang Jamil. Jamil Kusang kedua, rupanya
Jangan buatlah. Jangan buatlah benda tu. Kalau cakap nak kena lari ligan naik kereta keliling satu Singapura nak kena buat kerja tu tak sah. Nak buat elok-elok kan. Itu memang cabaran dia. Daripada satu nak pergi kedua tu dia langkau tinggi kan. Memang cabaran tu. Kalau rasa-rasa tak gayat ataupun tak gamak, gayat nak buat tu saya buatlah. Mampu, steady, boleh bincang, gentleman, kawan tu pun setuju, tak apa, jalan. Dia sedih, memang sedih. Dia duk terimbau-imbau, zaman susah sekali, dah senang boleh tambah seorang lagi. Itu memang akan ditimbulkan belaka. Tapi biar proper lah benda tu. Jangan main acik sorok-sorok kan. Sorok ni bahaya. Dia akan timbul kesan masalah akan timbul bila dah tak ada. Banyak benda ni tuan. Saya cerita takut ada terkena batang hidung pula kan. Tapi nampaknya tu. Baik, kembali pada hadis ini tadi, maksudnya Ali dia bahagi-bahagikan pakai itu tadi kepada perempuan-perempuan yang ada di rumahnya. Maka persoalannya siapa yang ada kat rumah dia? Siapa yang ada? Disebutkan di sini bahawasanya yang ada di rumah itu ialah isterinya Fatimah, mak dia Fatimah binti Asad. Mak Ali ada dalam rumah tu, Fatimah binti Asad. Sepupu dia, bukan kata sepupu dia, sepupu dia lah, anak kepada Hamzah, namanya Fatimah binti Hamzah. Dan adik ipar dia ataupun abang ipar dia, kakak ipar dia itu Fatimah binti Syaibah bin Rabi'ah, isteri kepada Aqil bin Abi Talib. Ini beberapa di orang Fatimah ni. 1, 2, 3, 4 orang Fatimah yang duduk di rumah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. 5 orang Fatimah duduk serumah. Orang Fatimah semua menjawab. Dah, dia pasal tu dia tak panggil Arab, tak panggil nama. Dia akan panggil ikut gelaran kan. Ummu apa, bintu apa, dia akan sebut macam tu. Ada gelaran-gelaran dia. Macam kita lah juga kan. Dia panggil kat long, dia panggil kat cik, dia panggil apa semua. Nah, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Ali ni satunya menekankan sekali lagi bahawasanya Nabi marah Ali, bukan kata Ali. Mana-mana lelaki pun memakai pakaian sutra, melainkan hak cerita Abdul Rahman bin Auf bin Az-Zubair dan yang sama waktu dengannya, hak tu dibolehkan ataupun berdasarkan saiz tadi, 2 jari, 3 ataupun 4 jari kan. Dan bila Ali membahagikan kepada 4 orang Fatimah di rumahnya tadi, membuktikan bahawa kain sutra tidak diharamkan untuk perempuan. Itu cerita dia tuan-tuan. Baik. Dan hadis yang berikutnya, tengok hadis yang berikutnya. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhilla adh-dhahab wal hariru li inathi ummati wa hurrima ala dhukurihim. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu. Daripada Abi Musa radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dihalalkan emas dan sutra untuk wanita-wanita di kalangan umatku, wanita-wanita umatku, dan diharamkan ke atas lelaki-lelakinya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Kata At-Tirmidzi hadis ini sahih. Baik, hadis ini tuan-tuan, kata At-Tirmidzi hadis yang hasan sahih. Walaupun setiap hadis ini seperti mana yang dinyatakan oleh Ad-Daraqutni dan Ibn Hajar radhiyallahu rahimahumullah, hadis ini sebenarnya ialah hadis yang tidaklah sampai ke martabat sahih. Dia mungkin dikira hadis hasan, dan hadis ini dikuatkan oleh banyak hadis yang lain dengan banyak jalan, maka hadis ini terangkat. Hadis ini dikira sebagai hadis yang sanadnya lemah. Hadis ni sanadnya dalam banyak-banyak jalan periwayatan lemah, tapi bila dihimpunkan dia membawa kepada satu maksud juga, halal
emas dan sutra ni kepada perempuan haram untuk lelaki. Nampak? Jadi hadis ini dia ada riwayat yang banyak, dan riwayat yang banyak tu semuanya lemah, bila dihimpunkan dia menjadi hasan, dikuatkan itu dengan hadis hasan. Dan dari sudut konten hadis tu dia disokong oleh hadis yang sebelumnya dan juga beberapa hadis yang lain. Maka dengan itu, kalau kita kata hadis riwayat daripada Abu Musa ni, kalau dia berdiri sendiri kita kata dia rapuh, tak kuat. Kalau dengan hanya satu jalan. Tapi hadis itu sendiri dikuatkan dengan jalan periwayatan yang banyak, maka jadi hadis hasan. Bila tengok pada hadis yang sebelum yang kita baca tadi ni, hadis Ali tu menunjuk kepada benda yang sama. Perempuan boleh pakai sutra. Ada hadis yang lain, hadis Fatimah dan sebagainya, yang wanita memakai emas. Maka konten hadis itu tadi, walaupun hadisnya hasan, kontennya sahih. Dari sudut maksud, hadis itu sahih. Maka dengan itu para fuqaha menerima hadis ini. Jadi Ibn Hajar bila dia susun kitab ni, dia ambil hak kuat dan kemudian dia ambil yang kuat tapi indirect. Lepas tu disusuli dengan hadis yang kurang kuat, yang terpaksa dikukuhkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Tapi hadis ini lebih jelas, direct, mengatakan halal untuk wanita, haram untuk lelaki. Baik. Dan untuk perempuan ni pula disebutkan halal kepada semua jenis perempuan, sama ada yang masih kanak-kanak ataupun yang sudah dewasa, yang sudah tua, sudah dewasa ataupun yang sudah tua. Jadi itu dia saja tuan-tuan yang boleh kita bincangkan untuk malam ini. Ada 4 hadis yang tentang kelonggaran dan siapakah golongan yang diizinkan untuk memakai benda-benda yang dilarang ini. Jadi yang sabit dalam ni ialah larang emas dan larang sutra. Ini untuk pakaian dan tempat duduk. Untuk perak pula, ia dilarang kepada lelaki dan perempuan dari sudut bekas makan dan minum. Dari sudut pakaian, perak diizinkan untuk lelaki dan dah tentu juga untuk perempuan. Itulah yang mustaqar, itulah yang telah stabil dalam pandangan mazhab yang ada. Melainkan ada 1-2 pandangan yang agak ganjil, termasuk yang dipegang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang tetap juga melarang. Dia larang apa? Apa panggil tadi? Rantai mah untuk perempuan. Dan pandangan itu adalah pandangan yang ganjil. Bukanlah pandangan dia seorang, ada sebelum daripada dia ada yang pandangan, tapi pandangan tu bercanggah dengan pandangan kebanyakan ulama yang lain. Dengan tu kita boleh abaikan benda tu. Wallahu taala a'lam. Habis cakap tu, silakan tuan-tuan kalau ada apa nak bincang. Ada apa? Ya. 25%. Nak kira persen tu, tengok kalau yang 2 jari, 4 jari, 3 jari, 4 jari ni, berapa persen yang ada? Kita nak langgak had nampak paling banyak yang diberikan ialah 4 jari. Daripada keseluruhan baju yang ada, 4 jari tu kira berapa persen? Kalau yang tu tak sampai, kalau banyak yang katakan persen tu tak melebihi 4 jari tu, wallahu taala alam, mudah-mudahan bolehlah. Maksudnya sutra tu dicampur, dia dah jadi satu bahan lain. Wallahu alam. Kalau guna kaedah apa, perbahasan ulama seperti yang disebut oleh As-San'ani tentang emas campur perak kan, kalau dia boleh diasingkan semula, dia satu jadi emas, satu jadi perak, maka tak boleh pakai. Tapi kalau ada dicampur kemudian dia tak boleh terlerai, dah jadi bahan yang lain, maka itu tak termasuk dalam larangan. Demikian jadi kalau kata sutra tu bila dicampurkan dengan, wallahu alam, barangkali kaedah ni kalau ada siapa-siapa yang boleh ada pandangan yang kedua, kita lalukanlah.
Tapi maksudnya kalau benda tu dah dicampur kan, dan dia tak dilerai, dia dah tak boleh nak diurai semula, yang ni sutra, yang ni bukan sutra, tak boleh, dia jadi satu bahan yang asing, yang lain, yang apa nama, kalau kita katakan ini bukan sutra, orang kata, maka itu bukan sutra. Yang tu nak kena tanya orang fabrik. Orang fabrik dia boleh hurai benda tu. Jadi tuan-tuan nak kena tahu maklumat ni. Siapa yang pandai bahagian fabrik, dia boleh beritahu. Kalau yang ni campur, tetap juga dikira sutra, kita kena ambil kira pandangan tu. Kalau bila campur atau tak, dia dah tak jadi asal, mungkin bahan tu bahan sutra, tapi bila campur dengan lain dah tak tinggal apa, dia jadi satu benda yang lain. Mudah-mudahan tu termasuk dalam benda yang bukan dilarang. Pasal dalam nas hadis sebut sutra. Kalau orang kata nama dia, orang namakan sebagai sutra, tapi dia bukan sutra yang asal macam tu, itu nama saja. Sama juga bila orang tanya kepada Imam Malik tentang bolehkah makan khinzirul bahar, babi laut, dia kata hampa yang bagi nama dia babi. Dia bukan babi hak yang apa nama hak dilarang, dia binatang laut, tak, bukan dia binatang lain, nama sama tapi benda lain, yang tu tak kira. Jadi kes sutra tu pun saya bukanlah reti fabrik ni. Jadi tuan-tuan nak kena tanya tokek kilang kain, orang pandai buat benang ni, untuk mereka bagi komen. Dan pandangan mereka tu kita patut ambil sebagai panduan. Ada orang dulu siapa masuk abang ke apa ke bincang tentang baju batik yang nak pakai tu kan, ini baju batik sutra. Ada orang kata ini memang sutra betul. Kalau yang dia kata tu adalah benda yang betul, itu memang sutra, memang tak boleh pakai. Kalau kata tu tie beli made in China apa semua, betul sutra ke tak, kita pun tak tahu. Orang nak bagi tu, tanya saya tak pakai tie pun, cekik kat tengkuk kan. Tapi zaman kita pakai itulah, kita pun tak pernah tengok belik yang ni silk ke original tak kata. Orang bagi sarung-sarung. Jadi nak kena check lah itu. Kalau ada siapa-siapa yang warak, maksudnya tu sudah belilah benda-benda yang macam tu. Ni tuan-tuan kajian pergi China, pergi Vietnam, cari benda nak bagi souvenir tak belik. Orang kata silk, original tak original kita tak tahu. Dah ada kata silk, nanti mula nak jadi bahas kan, ini original ke tak original. Semua nak bagi kita susah hati. Jangan duk bagi yang tu sebagai souvenir. Cari kain belaci, kain belacu ke apa ke, pakai hak tu sudahlah. Banyak lagi jenis kain dalam dunia ni yang ada kan. Mudah-mudahan itu lebih selamat, lebih baik. Kain cotton leceh lah, kain cotton ni jadi cepat kedut. Itu dia. Wallahu a'lam. Ya. Sebelum geng trend pakai kain sampai kat Malaysia, ada satu grup yang lebih awal bawa benda tak situ. Tuan-tuan pergi dekat kedai mamak, orang panggil tuala good morning. Benda tu rida itu sebenarnya fungsi dia tuala good morning jelah, habuan peluh lak peluh ingus itu je. Dia bukan pakaian ibadat. Dalam hadis memang ada sebut Nabi memang ada rida, Nabi memang ada jenis selendang lagu tu. Dan kalau dibaca, dipahami daripada hadis, dia bukan nak kena lipat bagi elok pakai tang ni dah. Nabi seakan Nabi tutup semua. Pasal dalam hadis cerita perang Badar, Nabi tadah tangan berdoa kepada Allah Ta'ala, jatuh selendang tu jatuh. Kalau bos sebelah macam tu, tuan-tuan angkat tangan tinggi, tak jatuh. Try balik nanti, ambil kain tu, lipat elok, bubuh sama panjang macam tu, angkat tangan tinggi, tak jatuh. Tapi kalau tuan-tuan letak dua macam ni, angkat tangan, jatuh. Hadis tu yang Abu Bakar peluk Nabi ikut belakang. Mula Abu Bakar ambil selendang tu, letak kat Nabi, bawa ke peluk Nabi, menunjukkan selendang tu jatuh. Dan jatuh ni tentu dengan pakaian yang kita kata bila tutup dua tu lebih mudah untuk jatuh. Jadi kalau nak tanya style pakaian Nabi, base pada hadis itu, Nabi pakai lagu ni, tutup. Banyaklah fungsi dia, nak tutup bila habuk ke, nak tutup atas kepala ke, kemudiannya nak gatai hidung sehingguh ke, kesak mata ke, boleh belaka. Jadi kalau tanya adakah itu pakaian ibadat, dia bukan pakaian ibadat. Itu termasuk sebagai sunnah jibiliyah, pakaian yang kebiasaan Nabi. Bukan tasyri', benda bukan disyariatkan. Nak pakai tak pakai pun tak ada apa. Dan dia tak boleh jadikan sebagai satu trend dengan anggapan inilah pakaian sunnah. Jadi pakaian sunnah, makanan sunnah semua ni tuan-tuan, semua nak jadi punah. Pakai biasa-biasa tak boleh lah. Makan biasa-biasa semua nak kait dengan sunnah. Makan tu jadi sunnah Nabi kan.
Pasal apa nak pergi galak benda? Makan sudahlah. Abang kata ada khasiat-khasiat dia kesihatan, jual tak tu sudah. Jangan jual lebih daripada hadnya. Pasal gimmick ni dia akan menghilangkan originality, dia akan menghilangkan keberkatan. Atau lagi pergi berniaga dalam masjid, out tu pergi cari tempat lain berniaga lepas tu, tak apalah. Nah, jadi kalau tanya adakah dia bid'ah, dia bukanlah kalau dia sudah asal pakai, dia bukan satu bid'ah, pakai macam mana pun. Dah tak ada kai tubuh kata lagu morning pun tak ada hal. Nak gulung-gulung atas kepala ikat macam tu pun tak ada apa. Cuma bila kita mengibadatkan benda tu, mesti nak kena pakai lagu tu. Yang tu kita bimbang, dia jatuh kepada hak bid'ah tadi. Jadi bukanlah tuan-tuan kata semua pakai tu jadi bid'ah belaka. Tak. Dia ada stage dia tu. Sampai tahap mana yang baru dia katakan dia akan jadi bid'ah, dibimbangi, terjebak. Asasnya harus boleh belaka. Pakai pun tak apa, tak pakai pun tak apa, ikut kesesuaian. Jadi orang kata hidung, kadang tak padan dengan pakai yang kecil kan. Kadang sambil lencun duk kata hidung. Ambil tak pakai serban selendang tu panjang sikit, gomol ikut mana pun. Tak apa. Dan ada orang memang dia pakai benda tu haban, allergic dengan kapet kan. Bila dia bentang, bila dia sembahyang dia bentang benda tu. Ada orang ada pahaman dia bentang benda tu sebagai ganti kepada batu Karbala. Buat Syiah zaman depa takut, zaman depa taqiyah kuat, depa bubuh kain tu. Lah ni depa tak takut dah, depa bubuh seketul batu dah. Ada orang dia bukan pasal batu Karbala tu, tapi pasal kalau dia sujud atas kapet, dia posin. Letak atas kain serban dia. Tak apalah. Macam mana pun. Dan dia juga ada sebenarnya lah pakaian adat. Setengah-tengah tempat dia jadi fashion macam tu. Tak apa, pakai pilah. Belah Arab Saudi dia suka pakai gantung kot tu. Belah Sudan dia suka lilit kot ni. Belah Yaman sebagai tu dia suka buah lagu ni. Itu style. Kalau kena belah India kan dia suka jenis ikat dengan belakang tu. Tak apa, yang tu tak ada masalah apa. Buatlah macam mana pun. Nah, wallahu a'lam. Ya. Wallahu ta'ala alam. Benda tu nak diteorikan dalam keadaan kita pun tak melalui, mungkin tak tepat. Bukan dia tak boleh dikatakan mesti macam tu. Tapi antara kelonggaran yang kita boleh bayangkan daripada ruh dan semangat syarak itu ialah orang yang terkena bencana banjir itu termasuk dalam darurat dan dia boleh jamak. Ada kelonggaran di situ. Tetapi kelonggaran itu pula dia sendiri nak kena nilai setara mana yang sampai tahap dia kena jamak. Jangan kata hentam banjir dekat dia pun jamak, banjir tenggelam pun jamak. Dia sendiri mau sukat di mana benda tu. Pertama, jangan sampai dia memeringankan syarak. Yang kedua, jangan sampai dia mengetat dan membebankan sampai tak terlaksana. Pasal kaedah tu ialah kaedah darurat dan dia dipakai pada kadarnya. Dan dia sendiri nak, asasnya satu lagi ialah kalau dia tak jamak akan menyebabkan dia takkan terluput. Dalam orang nak pindah ni kan, nak pindah bawa mai naik boat dengan goyang-goyang dengan arus kuat apa semua, dah masuk waktu. Tunggu dia berkata daripada mai selamat mungkin dalam sejam lagi. Lohak dah masuk. Satgi daripada pamit tak nak sampai sana, tak tahu pukul berapa apa semua. Nak sampai sebelum asar. Jamak. Jamak jangan berkuasa 2 rakaat pula, bukan musafir. Melainkan kalau kena pindah jauh tu cerita nak musafir tu ada bab lain pula. Nak cerita jamak tadi. Jamak dulu, satgi bila main punggah barang, naik lambuk penyelamat ke, nak naik helikopter ke. Lepas habis sampai tempat tu dah asap pun dah habis, masuk maghrib. Dia dah jamak dah. Asar dia dah buat, sah. Tapi mana boleh tak masuk asar lagi. Dengan zuhur pun dia sembahyang, lepas tu dengan naik boat tu pun dengan tak tahu waktu dengan apa semua, asap pun terlepas. Sukatan itu dia mau agak sendiri. Dan benda tu akan gagal kalau orang tu tak pernah sekali pun jejak majlis ilmu. Di situ kembali balik kepada kepentingan menuntut ilmu. Hak yang Nabi kata, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk mendapatkan pengetahuan, nescaya Allah pemudahkan bagi dia jalan ke syurga. Mana-mana nak jalan senang ke syurga tu, pasal dia tahu hukum, dia tahu mana nak buat. Dia akan mengelakkan sedapat mungkin daripada mengabaikan hukum syarak. Tu penting, dia tahu, dia ada ilmu.
Di situ keutamaannya. Tapi yang ada tu tuan-tuan, sebahagian tu yang miskin, yang duduk ulu tu tak tahu apa agama ni. Tu yang kata, yang timbul cerita kata, alhamdulillah akhirnya dapat kat telkung dengan sejadah, seminggu dah tak sembahyang. Allah Akbar. Tak tahulah cerita tu betul ke tidak, kita pun tak tahu. Tapi orang nak sebar kan, sebar dia barangkali betul, barangkali tidak. Tapi andai kata betul, yang tak sembahyang pasal tak ada telkung, itu bencana atas bencana, bencana dunia dan bencana akhirat. Pasal jahil. Sejak bilalah telkung tu jadi syarat sah untuk solat? Terus ada asuh lah mayang pakai telkung ni, mayang dengan pakai jubah doa-doa tu senang lah. Pakai itu ya, tak kelok tukar pakai telkung lah. Asuh siap-siap macam tu. Kelok berjalan pergi pekan, pergi kedai, tutup aurat kan, tutup aurat ya. Sah macam ni, itulah dia pakai untuk solat. Tak apa. Tuan-tuan balik saya kena train yang tu. InsyaAllah tu lebih memudahkan kita. Pergi masjid, pergi manakah, setengah pakai jubah tu, dengan pakai kain baju kurung tu, mayang. Sah. Tak kalut dengan telkung. Ini dengan telkung tu lah, lagi bila nak pergi Mekah, pakai dengan telkung-telkung tu, buat rambu-rambu apa semua, bawa-bawa berjalan, sangkut pula dekat eskalator hotel apa semua. Kan kacau cerita tu. Bukan tak ada kes-kes macam tu. Jadi kes jamak tu dia boleh buat di situ. Kalau kata hujan pun boleh jamak, ini bukan takat hujan dengan ribut dengan taufan dengan banjir, tak kata jamak kan. Ini masalah kita, tak boleh syarat nak kena jamak ketika hujan, mestilah hujan tu sebelum waktu dan habis selepas waktu. Mana nak tahu dia berhenti bila? Mana nak tahu. Jangan sampai menyusahkan umat. Jadi insyaAllah jenis-jenis tu boleh. Demikian juga orang yang bantu ni, sukarelawan ni. Main mana? Main daripada Pening pergi sana, pergi Gua Musang. Duduk sana, tuan pun musafir, jamak pergilah kerja tu. Jamak sekali, lepas tu boleh kerja tu sampai sud, sampai ke malam. Zuhur jamak terakhir ngasak, lepas tu start lepas tu, lepas makan tengah hari, lajak pergi cuci rumah orang, cuci sekolah, cuci balai raya, cuci apa semua. Sampai ke Isya pun tak apa. Habis Isya lagi, habis tu selesai, boleh jamak maghrib ke Isya. Kan mudah boleh buat kerja. Ni sekali berhenti pergi mayang pula, berhenti sekali pergi cuci minyak. Semua jadi kerja masalah benda tu kan. Betapa rukhsah itu. Agama ni, ilmu, bila kita boleh faham dia akan memudahkan kita, memudahkan ramai orang. Dia akan jadi susah bila kita tak tahu agama. Tunggu nak ada sejadah juga, tunggu nak ambil sembahyang. Nak ambil sembahyang nak pakai ni, ayat tak ada ni, banjir kan, ayat terputus, elektrik terputus. Nak ambil wuduk kat mana ni? Luar ada hujan bercurah-curah, tak tahu nak ambil wuduk kat mana. Duk lalu ni dalam rumah ke apa ke, ayat penuh ni, nak ambil wuduk kat mana? Ayat tak ada. Jangan buat macam tu. Memang sama ada ayat keruh ataupun ambil ayat tu. Dan ini memang ada orang di jam nak ambil wuduk. Dia kira ambil wuduk kena buka pelepai, kena ada kolah. Kalau ayat turun pada hujan tu dia tak faham. Padahal kalau mengaji kitab hak lama pun, air mutlak ada 7 jenis, air mata air, air hujan dan air laut. Apa yang lu kan? Ayat hujan tu. Oh tak boleh dia dalam kot zinc tu, satgi dia taik burung lah apa semua. Allah, banyak sangat dia punya andaian. Letih. Jangan andai macam tu lah. Jadi bencana-bencana yang macam tu sebenarnya ada kelonggaran cara. Bukanlah jadi susah. Yang kita bimbang sampai tak tersolat. Padahal dalam bencana itulah makin kena dekat dengan Allah Ta'ala. Orang yang jauh daripada Allah Ta'ala, na'udzubillah, kita pun tak kena uji dan kita tak minta. Bahkan kita minta jangan kena uji sampai macam tu. Kalau orang tu dia jauh daripada ikatan agama, tak ada tawakal kepada Allah, tak ada rasa sabar, balik-balik rumah tengok tak ada apa, tinggal tunggui kayu pun tak ada, hati ni hancur, luruh ke bawah, hilang bersama dengan arus air tu. Dia boleh jadi gila situ lah. Sampai-sampai tak ada apa tinggal. Disitulah kenangan hari pertama menikah dengan tok laki, baru melepas kahwin, duduk rumah tu daripada mula banak pinak tang tu 40 tahun, tiba-tiba satu hari sekelip mata rumah pun tak ada. Boleh menung. Tapi betapa kalau orang tu dah ada iman kepada Allah, apapun saya redha ini ketentuan Allah. Allahu Akbar. Dia sampai-sampai tengok tak ada, itulah pukulan pertama, tapi dia kata saya redha dengan ketentuan dan takdir Allah. Itu iman. Lepas tu dia mendung pasal apa? Nak fikir nak duduk mana. Itu tak apa. Memang nak kena mendung, nak kena fikir lah duduk mana. Orang barulah kata nak cari bantuan. Cari bantuan, minta sikit apa semua. Itu dia. Nah,
Wallahu taala a'lam. Apa tu? Ha. Aha, kalau sembahyang wallahu taala a'lam. Ada masalah apa dengan kain sutra ni? Ada najis kah? Aha. Tak dikira najis tak najis? Kalau najis, bukan kata pakai sembahyang, pakai jalan biasa pun tak boleh. Jadi waktu mau fikir tu. Lelaki tak boleh pakai dan tidak diilahkan dengan najis. Pakai untuk solat. Wallahu ta'ala alam, tidak ada sebarang wajah, angle mana nak tengok menyatakan tak sah. Sah insya-Allah. Sah itu. Pasal tak sah pasal apa kan? Soalan dia. Asalnya pakai menutup aurat, dia tidak bernajis. Okay, kalau kata tak sah, murhabak. Kenapa tak sah? Ya, sutra tu memang daripada ulat. Tapi bukan ulat tu kita gantung macam tu kan. Dia dah jadi benang. Dia dah jadi benda lain. Bila dia dah jadi benda lain, dia kira benda lain. Dia tak kira pada ulat tu, dia kira pada benang tu. Itu bendanya. Nak cek DNA, cek baju dekat, cek DNA pada baju, ini ulat. Oh, mungkin dah ada memang sutra, dia memang ulat sutra. Kalau cek ini lipah, tu cerita lain pula. Jadi tak ada masalah, insya-Allah boleh pakai. Wallahu a'lam. Habis dah? Dan satu tuan-tuan nak kena ada critical mind. Kalau kata sutra tu tak boleh dipakai dalam solat untuk perempuan, dia kena ada satu dalil lain. Tuan-tuan kena buat mai. Kalau ada kita pakai tu. Dalil yang sahih. Kalau tak ada, dia akan kembali semula kepada kaedahnya, iaitu kalau dia boleh dipakai di luar daripada solat, pasal apa tak boleh pakai dalam solat? Itu cara kita nak fikir. Benda tu tuan-tuan boleh lintas fikir. Cuma kadang-kadang orang tak habaq, kita tak terlintas nak fikir yang tu. Jadi itu cara-cara critical mind. Dan bila critical mind ni, dia tak perlu mengaji agama tu tinggi sangat. Otak temu bersih sikit, dia boleh ni, insya-Allah dapat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.